Kita semua tahu, kemahiran untuk berkomunikasi secara efektif tu merupakan antara kemahiran asas yang diperlukan untuk kita berjaya dalam kerjaya dan bisnes. Dalam video lalu, saya ada share 4 sebab utama mengapa kita perlu kuasai kemahiran berkomunikasi dengan efektif untuk berjaya dalam kerjaya dan bisnes. Hai, Assalamualaikum. Saya Puan J daripada BBT Consultants. Syarikat kami membantu organisasi dan pasukan mencapai matlamat mereka melalui soft skill development atau kemahiran insania. Mengikut kajian, ada 10 jenis kemahiran komunikasi yang memang dicari oleh setiap majikan dan memainkan peranan penting untuk kita berjaya dalam kerjaya dan bisnes. Tahap penggunaan dan kepentingan setiap satu daripada jenis ni bergantung kepada bidang yang diceburi dan jawatan yang disandang. Okay, here they are. Ready? Kemahiran pertama, public speaking and presentation skill, iaitu kemahiran membentangkan sesuatu idea atau cadangan kepada sekumpulan orang lain. So, sama ada grup besar ataupun kecil. Bergantung kepada jawatan dan bidang yang diceburi, ianya mungkin melibatkan pengucapan awam. Tapi tak semua kerjaya memerlukan kemahiran pengucapan awam. Namun, apa yang pasti, setiap orang sama ada dalam kerjaya atau bisnes perlu ada kemahiran untuk membentangkan sesuatu idea kepada orang lain. Paling kurang pun di dalam meeting. Jadi, biasanya kemahiran wajib yang kita sarankan ialah kemahiran membentangkan idea atau bercakap dalam grup sekurang-kurangnya dalam masa 3 minit. Ini penting kerana tak kira apapun jawatan bidang kita dalam dunia bisnes dan kerjaya, setiap pelaksanaan memerlukan approval dan sokongan daripada orang lain. Baru ia boleh dilaksanakan. Tanpa kemahiran ini, idea akan tinggal idea saja. Dan kalau anda seorang manager ataupun team leader, kemahiran ini termasuklah kemahiran membuat pengucapan ringkas atau briefing kepada tim. Tanpa kemahiran ini, sukar untuk any team leader mendapat kerjasama daripada tim mereka secara efektif. Kemahiran kedua ialah persuasive skill ataupun kemahiran meyakinkan orang lain agar menerima dan menyokong idea kita. Kemahiran ini agak berbeza dari presentation skill kerana ia mungkin melibatkan kumpulan ataupun secara perseorangan. Dan ia juga melibatkan sokongan melalui apa yang ditulis seperti proposal dan email. Kemahiran ini melibatkan kemahiran membaca dan menilai respon audience kita ataupun orang yang kita ingin yakini. Ya, ia juga melibatkan pengetahuan tentang faktor motivasi seseorang, the pain and pleasure factor, iaitu apa yang mendorong orang lain menerima dan menyokong kita. Kemahiran ketiga ialah interpersonal skill. Ini adalah kemahiran membina hubungan dengan orang lain. Ianya melibatkan cara kita berkomunikasi in a way yang boleh membina atau merapatkan hubungan seseorang, iaitu making the connection. Orang yang ada kemahiran ini akan senang mendapat sokongan dan kerjasama dari orang lain dalam apa jua yang diusahakannya. Kemahiran keempat ialah listening skill, iaitu kemahiran mendengar secara aktif. Kemahiran ini melibatkan 2 bahagian. Yang pertama, iaitu kemahiran menerima maklumat atau mesej secara menyeluruh. Sebab sesebuah mesej bukan hanya melibatkan perkataan yang didengar, tetapi maklumat lain yang tersirat. Jadi, mendapat mesej secara menyeluruh artinya mendapat mesej yang tersirat dan tersurat. Bahagian kedua mendengar secara aktif ialah dia bukan hanya mahir mendapat maklumat tersurat dan tersirat, tetapi ia juga boleh menzahirkan atau menunjukkan bahawa dia mendengar kepada orang lain. Ini amat penting kerana ia melibatkan trust atau kepercayaan orang kepada kita. Orang yang ada kemahiran mendengar secara aktif akan senang mendapat kepercayaan dari orang lain dan tentunya membawa impak yang besar dalam mendapatkan kerjasama dari orang lain. Personally, saya rasa kemahiran ini amat underrated
ramai memandang rendah kepentingan kemahiran ini. Khususnya di dalam dunia sekarang yang banyak sangat distractions. Kemahiran ini pada saya boleh jadi satu superpower yang memberi kita keupayaan membina hubungan dan mendapatkan kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Kemahiran kelima ialah communicating with empathy, iaitu kemahiran berkomunikasi dengan empathy. Kemahiran menzahirkan empathy di dalam komunikasi kita. Sama seperti kemahiran mendengar secara aktif, ini kemahiran penting untuk membina kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Teknik-teknik komunikasi yang melibatkan struktur dan penggunaan ayat yang betul akan dapat membantu kita menzahirkan empati secara ringkas dan berkesan tanpa perlu masa yang panjang atau ayat yang berjela. Kemahiran keenam ialah providing and accepting feedback, iaitu kemahiran memberi dan menerima maklum balas secara berkesan. Khususnya bagi maklum balas berunsur negatif. Sebab kalau maklum balas yang positif, nak puji, biasanya tak ada masalah. Bila nak tegur tu yang susah. Memberi dan menerima maklum balas secara efektif bererti ianya menghasilkan perubahan yang kita perlukan untuk mencapai matlamat kita tanpa memusnahkan perhubungan kita dengan orang yang menerima ataupun memberi maklum balas pada kita. Ini juga satu kemahiran amat penting dan underrated. Maknanya ramai yang tidak nampak kepentingan kemahiran ini. Realitinya, semua bentuk perhubungan sama ada di tempat kerja atau secara personal memerlukan adjustment. Kerana kita semua insan yang berbeza. Kita semua memerlukan maklum balas untuk menambah baikkan dan memperbaiki diri kita. Tanpa kemahiran memberi maklum balas secara efektif, kita akan terpaksa menerima perlakuan yang mungkin tidak kita ingini. Begitu juga, tanpa kemahiran menerima maklum balas efektif, kita kehilangan satu sumber yang boleh membantu kita menjadi pekerja, bos ataupun rakan yang baik. Sebab kita semua ada blind spot. Ada perkara yang kita tak nampak tentang diri kita. Kemahiran ketujuh ialah teamwork and collaboration in group, iaitu kemahiran bekerjasama dengan orang lain dalam pasukan. Ini termasuklah kemahiran memberi sokongan, bertanya soalan dan memberi pendapat yang membina dalam pasukan. Ia juga melibatkan pengetahuan dan kemahiran membaca dinamik sesebuah pasukan. Kemahiran ke-8, non-verbal communication skill, iaitu kemahiran berkomunikasi secara non-verbal ataupun yang tidak melibatkan perkataan. Ini kerana dalam komunikasi secara bersemuka, 93% dari mesej kita ditafsirkan dari komunikasi non-verbal. Ini termasuklah bahasa badan, nada, pemakaian, grooming ataupun penjagaan diri dan juga etika perlakuan di dalam sesuatu keadaan. Ingat, 93% dari mesej kita datang dari komunikasi non-verbal kita. Bukan suatu angka yang remeh. Kemahiran ke-9 ialah komunikasi melalui telefon. Dalam dunia kejayaan dan bisnes, kita tak dapat lari dari komunikasi melalui telefon. Apa yang penting untuk kita sedar ialah dalam telefon, 75% dari mesej yang diterima datang dari nada percakapan kita dan hanya 25% saja dari perkataan. Pelajari teknik-teknik mudah bagaimana nak kontrol nada bagi mempengaruhi mesej yang diterima oleh orang lain. Dan kemahiran ke-10 ialah writing skill, iaitu kemahiran menulis dengan baik, khususnya dalam bahasa bisnes. Bukan menulis novel ya. Dalam bisnes kita ada akronim KISS, K-I-S-S. Keep it simple and sweet. Ini termasuklah kemahiran menulis email, menulis surat rasmi dan separa rasmi, menulis memo, nota dan juga teks. Semua itu memberi impak besar kepada kejayaan kita di dalam kerjaya dan bisnes. So, rumusan ya. 10 jenis kemahiran komunikasi yang diperlukan dalam kerjaya dan bisnes dan tentunya dicari oleh setiap majikan ialah number 1, public speaking and presentation skill, iaitu kemahiran membentangkan cadangan atau idea kepada sekumpulan audiens. Number 2, persuasive skill,
iaitu kemahiran mendapatkan buy-in atau sokongan dari orang lain, sama ada dalam grup, secara perseorangan ataupun melalui penulisan. Yang ketiga, interpersonal skill atau kemahiran membina hubungan dengan orang lain. Yang keempat, listening skill, kemahiran mendengar secara aktif. Saya panggil ni superpower dalam komunikasi. Yang kelima ialah communicating with empathy, iaitu kemahiran menzahirkan rasa empati dalam komunikasi. Penting bagi membina kepercayaan dalam setiap perhubungan. Yang keenam, providing and accepting feedback, kemahiran memberi dan menerima maklum balas, khususnya maklum balas negatif, secara efektif. Yang ketujuh, teamwork and collaboration in groups, iaitu kemahiran bekerja dalam pasukan. Yang ke-8, non-verbal communication skill, iaitu kemahiran berkomunikasi secara non-verbal atau tanpa perkataan. Ini termasuklah bahasa badan, nada, grooming atau penjagaan diri dan teknik-teknik permakaian yang bersesuaian bagi mencapai matlamat kita. Yang ke-9, telephone skill, iaitu kemahiran berkomunikasi melalui telefon. Dan yang ke-10 ialah writing skills, kemahiran menulis secara efektif, termasuk kemahiran menulis email, kertas cadangan, nota, memo, report dan teks. Seperti yang dikatakan, peratus penggunaan dan kepentingan setiap satu dari kemahiran ini bergantung kepada bidang dan jawatan yang disandang. Seperti biasa, kalau rasa video ini bermanfaat, sudi-sudikanlah share dengan yang memerlukannya. Anggaplah ia sebagai sedekah. Until the next video, Assalamualaikum. Bye.